Seterusnya, pemantapan dasar hijau negara. Ini penting untuk kita memberikan kesedaran kepada anda semua yang menyaksikan dasar teknologi hijau yang menekankan pemacuan pertumbuhan ekonomi negara dan juga pembangunan yang mampan. Jadi lebih lanjut bersama dengan seorang tetamu di studio pada pagi ini kami bawakan iaitu Profesor Dr. Shaufiq Fahmi Ahmad Siddiq selaku pengarah Institut Kajian Perladangan Universiti Putra Malaysia. Selamat pagi Prof Shaufiq. Selamat pagi. Okay. Terima kasih Syu. Ya, terima kasih juga bersama kita hari ini di studio untuk kita memberikan kesedaran kepada orang ramai berkenaan dengan apakah langkah-langkah yang diambil untuk memelihara dan juga memelihara sistem kehijauan di Malaysia terutamanya. Jadi Prof, di kesempatan ini saya rasa eloklah kalau kita mulakan mukadimahnya dengan mungkin sedikit pengenalan terlebih dahulu daripada Prof sendiri berkenaan dengan DTHN ini. Silakan. DTHN ini dilancarkan pada tahun 2009 oleh kementerian pada masa itu ya. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ataupun KETA. Dan ia dasar ini menekankan aspek pemacuan pertumbuhan ekonomi negara dan juga pembangunan mampan. Dia dibina berasaskan 4 tonggak utama iaitu tenaga, alam sekitar, ekonomi dan juga sosial. Okey, jadi kita nampak macam sikit ya Prof 4 tonggak utama tapi sebenarnya kalau kita pecahkan ada banyak sebenarnya perkara yang perlu dipaharusi daripada setiap aspek ini. Kalau dari sudut tenaga sendiri kalau kita lihat kita mencari ketidakbergantungan kepada tenaga, kita mahu mengurangkan penggunaan tenaga dan kita ingin mempromosikan penggunaan tenaga yang cekap. Alam sekitar seperti kita tahu kita perlu memelihara dan mengurangkan kesan pertumbuhan ekonomi terhadap alam sekitar. Dan ada banyaklah perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk mencapai kesemua itu. Okey, Prof, ramai yang tidak mengetahui sebenarnya apabila kita tidak mengawal contohnya pembangunan yang begitu rancak sekali sekarang ini secara tidak langsung akan memberikan kesan terhadap kehijauan di Malaysia ini, orang kata berkenaan dengan ekosistem, dengan alam sekitar. Jadi bagaimana kesannya sekiranya dasar-dasar ini tidak diambil peduli oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk kita memastikan kelestarian bumi hijau di Malaysia ini? Ini penting ya. Kalau kita lihat, kita sudah dapat melihat kesan alam sekitar pada hari ini sendiri. Kita lihat terdapat banjir-banjir. Mungkin kita menyatakan banjir itu disebabkan oleh kurangnya program tebatan banjir dan sebagainya. Tetapi kita harus sedar banjir-banjir yang berlaku pada hari ini ialah juga kesan daripada aktiviti ekonomi penembangan hutan dan sebagainya. Hutan ini penting ya, ia bukan sahaja memberi source of oxygen ataupun ia juga it acts as a sink. Dia seperti span. Kalau hujan dia akan dapat menyerap air. Kalau kita buang hutan kita, apabila hujan air akan mengalir dengan deras dan laju dan boleh mengakibatkan banjir. Ini adalah salah satu kesan. Salah satu kesan yang kita lihat ialah pemanasan global. Ini kita boleh lihat di Malaysia sendiri. Kalau kita lihat suhu purata di awal abad ke-20 tahun 10 tahun pertama, 20 tahun pertama, 1900 hingga 1900 1950 misalnya, purata suhu di Malaysia taklah setinggi sekarang. Ya, ini adalah semua kesan-kesan daripada pembangunan yang pesat dan tidak mengambil kira apa yang akan terjadi kepada alam sekitar kita. Prof, baru-baru ini juga ada satu kajian yang dikeluarkan oleh seorang pensyarah berkenaan dengan negeri Kelantan yang mana akan dijangkakan akan tenggelam
dalam beberapa tahun akan datang disebabkan oleh penggunaan air yang sangat banyak yang digali daripada bawah tanah. Jadi kalau kita baca daripada kajian tersebut, ada banyaklah puncanya, dan kajian itu bukan hanya berlaku dalam masa 1, 2, 3 tahun, tapi sepanjang 17 tahun pensyarah tersebut membuat kajian di negeri Kelantan. Jadi pada pandangan Prof, mungkin Prof boleh mengupas sedikit berkaitan dengan dasar-dasar yang ada, yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan yang boleh membantu untuk mengurangkan ataupun sekurang-kurangnya menghalang daripada perkara-perkara tersebut berlaku di negeri Kelantan. Saya tak pasti tentang kajian yang dibuat oleh di negeri Kelantan itu, tapi seperti kita sedia maklum, banjir di Kelantan ini berlaku setiap tahun. Dan kalau kita lihat kejadian banjir ini semakin buruk dari tahun ke tahun, dan Kelantan juga mempunyai masalah bekalan air, bekalan air yang bersih. Kalau kita lihat dasar yang dilaksanakan di negara ini secara khusus, tapi sebelum kita pergi ke situ, kalau kita lihat SDG, Sustainable Development Goal, air merupakan clean water and sanitation merupakan salah satu tunjang daripada 17 matlamat dalam SDG. Dan di negara kita pun kita mempunyai polisi-polisi yang berkenaan. Kalau kita lihat sebab kita bercakap tentang dasar teknologi hijau negara, kita boleh lihat juga Pelan Hala 7 teknologi hijau Malaysia yang dilancarkan pada tahun 2017 sehingga 2030. Yang lebih dikenali sebagai Green Technology Master Plan, GTMP. Ini teknologi, terdapat pelbagai strategi-strategi yang dirangkakan untuk kita mengurangkan penggunaan tenaga dan juga air, mengurangkan sisa, mengurangkan jejak karbon kita. Kalau kita laksanakan dengan betul, saya bagi satu contoh, negara kita telah membuat komitmen yang di mana kita tidak akan ada lagi deforestation ataupun penembagan hutan hingga tahun, saya rasa 2030. Komitmen ataupun janji ini dibuat pada United Nations Climate Change Conference ataupun COP. COP itu ialah Conference of the Parties pada tahun lepas. Sekarang COP27 sedang it's happening right now. It's going to end I think in November 18, but last year we made strong commitment, one of which is to stop deforestation, menghentikan penembangan hutan. Jadi kalau kita betul-betul komited dan menunaikan janji kita, insya-Allah saya rasa kita dapat mengawal kesan-kesan yang kita lihat pada sekarang ini. Salah satu lagi aspek yang penting yang harus kita ambil kira ialah kesedaran ataupun kesedaran awam. Salah satu komitmen yang kita buat, kalau tak salah saya, ialah untuk mengurangkan pelepasan gas methane, release of methane. Jadi kita tahu sektor-sektor yang paling tinggi menyumbang kepada methane is petroleum, sektor kelapa sawit. Satu lagi, ketiga ialah sisa pepejal. Ini kita boleh mengurangkan sisa pepejal kita kalau kita mempunyai kesedaran yang tinggi. Kita tak perlu syarikat-syarikat sahaja yang membantu untuk mengurangkan sisa pepejal ini, tetapi rakyat di Malaysia itu sendiri. Kita perlu banyak menjalankan kitar semula dan mengurangkan pembaziran. Dan kalau kita melakukan aktiviti-aktiviti mengitar semula, tidak langsung kita juga boleh mengurangkan tapak pelupusan sampah yang mana akan menarah juga pokok-pokok itu nanti untuk dilupuskan sampah-sampah pepejal tersebut. Jadi kalau kita ada kesedaran daripada rumah, jadi banyaklah rantaian itu kita dapat saksikan sebenarnya. Tapi dia tidak dapat saksikan dalam masa setahun dua, Prof. Apa usaha yang perlu dilaksanakan ini akan disaksikan dalam beberapa tahun akan datang? Sepatutnya kesedaran ini perlu dipupuk dari awal. Di silibus di sekolah misalnya perlu menekankan tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Saya tak pastilah sama ada saya pasti ada, tapi intensitinya saya tak pastilah seperti di negara-negara luar seperti di
Amerika Syarikat ataupun negara-negara di Eropah, kanak-kanak sudah diberi penekanan tentang pentingnya aktiviti-aktiviti yang boleh menyelamatkan alam kita seperti mengitar semula. Sebab saya daripada universiti, di universiti kita sendiri pun terdapat banyak program-program yang berkadar yang langsung terhadap pertumbuhan hijau di negara. Di universiti kita sendiri pun kita punya jawatan kuasa induk kelestarian kampus hijau, dan untuk menyokong dasar pertumbuhan hijau negara ini. Kita juga menekankan pendidikan. Saya sendiri mengajar ekonomi alam sekitar dan sumber. Sepatutnya pagi ini saya ada kelas. Jadi mungkin pelajar-pelajar saya sudah memutuskan boleh belajar di sini. Sebab saya terpaksa anjakkan kelas saya ke malam hari sebab hadir di sini. Saya rasa penting juga sesi sebegini supaya saya boleh bercakap dan lebih ramai orang akan mendengar. Jadi banyak projek-projek yang berkenaan kelestarian yang dijalankan di UPM. UPM adalah sebuah universiti. Kita perlu educate the public. So we have done a lot of things. We have for an example, we have this many projects, agrivoltaic project where we plant herbs under solar PV panels to cool up the panels. Banyak lagi lah. Kita ada hutan juga, hutan simpan yang diberi oleh Tuanku Sultan, SISFAC di Air Hitam Puchong. Kita mempunyai hutan simpan di Bintulu, di Borneo. Jadi ini adalah program-program yang kita jalankan dan kita cuba memberi contoh kepada masyarakat. Terbaru sekali yang ini saya ingin bercakap sedikitlah tentang usaha UPM dalam membudayakan isu hijau. Kita akan melancarkan satu simposium tentang SDG dan inisiatif hijau pada 17 November ini, di mana kita akan menjemput ahli akademik tersohor, Professor Jeffrey Sachs from Columbia University. He was previously the director of Earth Institute. I think right now he's probably in Egypt for COP27. Jadi sekarang beliau adalah Presiden Sustainable Development Solutions Network di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi ini adalah salah satu usaha, banyak usaha-usaha yang kita lakukan. Ini adalah satu usaha yang dilakukan oleh universiti seperti UPM untuk to educate the public and to create awareness. Sekarang ini, Prof, bila kita bercakap berkenaan dengan pemantapan teknologi hijau ini, apa sebenarnya harapan paling utama sekali yang Prof ingin suarakan kepada penonton supaya nasihat ataupun perkara-perkara tersebut kita dapat sampaikan, salurkan kepada mereka yang berada di luar sana? Pertama sekali kita harus lihat sektor-sektor yang menyumbang kepada pencemaran dari segi perniagaan itu sendiri. Saya rasa penting untuk kita mempunyai polisi-polisi yang akan that will internalize externalities. What happens right now is when firms operate, they produce byproducts, emissions. Okay, they comply with they are supposed to comply with the regulations, but at the same time, there must be strong mechanisms for them to internalize the externalities. Tapi jika kita melakukan sebegitu, kita akan lihat peningkatan daripada segi kos dan sebagainya. Di dalam keadaan ekonomi sekarang di mana harga sedang meningkat dan sebagainya, ini adalah satu cabaran yang hebatlah. Tetapi kalau kita tidak lakukan sesuatu pada masa sekarang, di masa hadapan, generasi masa hadapan mungkin akan menanggung akibat
apa yang kita lakukan pada hari ini. Kena ada win-win situation lah, saya faham. Mereka berada di industri juga memerlukan kos untuk mengubah cara mereka bekerja, struktur organisasi dan syarikat semua. Jadi pihak-pihak yang berkaitan perlu ambil maklum terlebih dahulu untuk menyediakan satu dasar yang boleh memberi manfaat kepada semua pihak dan juga generasi yang akan datang. Terima kasih kepada Prof. Syafiq bersama kita hari ini untuk berkongsi sedikit sebanyak secara ringkas berkenaan pemantapan dasar hijau negara. Seterusnya